Rancangan Selamat Rumah Kita, rancangan yang mengajakkan kita untuk hidup kita sihat, rumah kita selamat dan kampung kita aman. Rancangan Selamat Rumah Kita dapat sokongan daripada Samnak Songsemและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ataupun มอ ปัตตานี Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada pendengar kita yang ada di luar sana. Dan tak kira di mana saja anda berada, di kawasan wilayah Jala Patani dan juga wilayah Naratiwat ataupun di kawasan berdekatan. Saya doakan semoga senang peringan berada dalam keadaan sihat walafiat. Alhamdulillah, hari ini bersama lagi dengan saya Nafisah Kacik ataupun Kak Cik dalam rancangan Selamat Rumah Kita. Dan rancangan Selamat Rumah Kita ni sengaja kita mengajakkan sidang peringat kita untuk hidup sehat, rumah selamat dan juga kampung aman. Itulah slogan dari rancangan kita. Dan rancangan Selamat Rumah Kita dapat sokongan daripada Samnak Songsemและบริการวิชาการมอ ปัตตานี dan juga sidang peringat kita boleh dengar siaran radio di sempadan selatan kita ni 10 stesen radio. Rancangan Selamat Rumah Kita berusaha untuk beri ilmu pengetahuan untuk cari maklumat-maklumat penting berhubung kait dengan COVID-19, berhubung kait dengan cara kita nak jaga kesihatan kita, nak wijau, nak selamat daripada penyakit COVID-19. Dan juga rancangan Selamat Rumah Kita juga berusaha nak mengajakkan sidang peringat kita untuk bersatu hati, bersatu padu, untuk kita nak berlawan lagi, untuk kita nak menghadapi lagi dengan penyakit COVID-19. Atau lain tak bukan dengan cara kita jaga kesihatan masing-masing. Masing-masing jaga rumah tangga dan masing-masing jaga kampung tepat dan untuk nak selamat daripada penyakit COVID-19. Alhamdulillah. Sidang pendengar yang dikasihi rancangan Selamat Rumah Kita, pada episod ini Kak Cik akan berkongsi, akan berbual dengan salah seorang ustaz sekolah pondok di kawasan tempat kita dan juga telah bersatu tenaga pegangan tangan bersama dengan pegawai-pegawai kedokteran dan juga beberapa bahagian dan untuk nak beri bantuan kepada mereka yang terjejas akibat daripada COVID. Yang mana di lembaga di sekolah tersebut telah ubah yang asal mulanya sekolah dan dijadikan tempat untuk menahan diri sementara dan ataupun kaktua dan juga dijadikan sebagai tempat kuarantin. Dan juga ustaz sendiri telah bertugas di sana. Baik, kita akan bersama dengan Ustaz Muhammad Sakri Pakamat daripada Sekolah Darul Nusrat Witia Daerah Saiburi Wilayah Patani dalam masa pakak fikir. Masa pakak fikir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Apa khabar? Ya, sama-sama. Alhamdulillah sihat walafiat. Walaupun kita duduk dalam suasana dia kena duduk beringat lagi Ustaz ni dah. Kita duduk dalam keadaan kena duduk jaga lagi berkenaan dengan COVID-19 ni lah Ustaz. Pergi ke mana saja duduk dalam keadaan panggil new normal lagi. Ya, insyaAllah. Walau bagaimanapun Alhamdulillah dan kita ada Zoom boleh kita berkecek walaupun jarak jauh. Dan Alhamdulillah kita ada beberapa pertanyaan dan nak berbual dengan Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Jadi saya nak tanya Ustaz kata kenapa waktu dia sekolah Darul Nusrat saat itu hak asalnya jadi sekolah tiba-tiba ubah jadi rumah sakit Medah ataupun rumah heban senam Ustaz. Ya, dengan alasan apa Ustaz? Silakan. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada pertanyaan. Ya. Kalau kita lihat Ustaz akan kembali kepada sejarah Darul Nusrat. Ya. Yang mana sekolah Darul Nusrat ada semenjak awal lagi itu ialah sebagai satu simbol bagi sekolah Darul Nusrat sebagai polisi lah bagi sekolah Darul Nusrat. Dari turun-temurun lagi. Dari turun-temurun lagi semenjak daripada Tuan Guru Haji Nik Mak Waba dan juga Purat Anuyak
Ni Mukhtar Waba Ya. dan juga PO Dr. Yunadi Waba. Ya. Jadi satu nak yobai atau polisi bahawa Ya. sekolah Darussalam bukan hanya proses pembelajaran semata-mata, iaitu bukanlah untuk mengajar dan mengajar semata-mata sekolah Darussalam. Ya. Bahkan Darussalam adalah sekolah yang dapat memberi perkhidmatan untuk masyarakat. Sama ada di segi tenaga guru. Ya. Tenaga guru, sebagaimana saya beri contoh, kita ada lebih kurang 320 orang guru. Di antara guru akademik, guru agama. Ya. Jadi di antara guru yang ada pada Darussalam, selalunya diminta oleh di pihak KJL dan juga swasta, Boto, Tadika sebagainya untuk memberi ceramah kepada masyarakat. Maka kita sedia tenaga guru-guru kita untuk berkhidmat masyarakat. Sepertinya Mak Ngayah yang kita terkenal, selalu yang pergi ceramah kaum ibu dan sebagainya. Begitu juga Ustaz Babli yang sentiasa pergi ceramah di tempat di universiti. Itu adalah perkhidmatan bagi sekolah Darussalam. Ya. Yang kedua, sekolah Darussalam adalah mempunyai kereta bas sekolah. Jadi bas sekolah selalunya diminta khidmat bagi sekolah tadika, sekolah petum dan sebagainya. Itu adalah khidmat untuk masyarakat. Ya. Dan juga sekolah Darussalam juga kita ada stesen radio yang selalunya memsebarkan siaran langsung untuk beri ajaran sama ada agama dan akademik untuk masyarakat. Ya. Selain pada itu, Darussalam juga kita ada substansi ataupun binaan untuk khidmat pada masyarakat di segi bilik mesyuarat. Kita ada bilik mesyuarat yang boleh menghuni peserta 1,000 orang, 300, 240 orang dan sebagainya. Itu adalah khidmat untuk masyarakat. Ya. Maka kembali kita kepada Orang Peribahasa Senang, waktu masyarakat kita sedang susah dilanda wabak COVID-19, maka Darussalam amat mengambil perhatianlah kepada gaya tempat untuk berkhidmat kerana kita ada sedia tempat. Kerana Darussalam adalah sekolah yang terbesar di wilayah Patani. Maka kita ada bilik belajar lebih kurang 100 bilik lebih. Ya. Maka bilik air dan sebagainya kita siap dia boleh. Maka pihak KJL tu datang mari buat rayuan untuk jadi ruang peribahasa senang. Maka pihak pengelola sekolah selalu terima akan rayuan daripada pihak KJL. Jadi Darussalam ni sebenarnya kita ni sudah 2 kali jadi ruang peribahasa senang. Ya. Jadi awal-awalnya sekolah swasta lah, sekolah pondok. Saya fikir kata sekolah Darussalam lah sekolah yang pertama jadi ruang peribahasa senang di wilayah Patani. Jadi kalau tak silap, yang mula-mula sekali ruang peribahasa senang ialah bulan April, iaitu bulan Mesa tahun 2563 hingga tanggal 17 September 2563. Kerana ada gambar yang saya foto dengan ahli kerja yang buat kebersihan itu masih ada dalam telefon saya. Tarikh akhir yang semua tu telah keluar dan buat kebersihan kerana kita akan mula belajar semester pertama di tahun pelajaran 63 tu iaitu bulan Mithuna, kalau tak silap saya. Itu adalah kali pertama yang kita ada ruang peribahasa senang. Ya. Jadi apabila jadi ruang peribahasa senang dah saat itu beri perkhidmatan gapo atik kepada orang-orang hok mari terima perkhidmatan tu, patu berapa jumlah? Orang sakit saat itu mari mana atik? Siapa atik? Saya nak berjelaskan tentang ruang peribahasa senang kali pertama. Kali pertama. Bagi kali pertama ni, jadi perkhidmatan sekolah tu kita hanya diminta buat sediaan dari segi bilik. Bilik
dan Ya. juga tandas, bilik tidur, Bilik. Ya. tandas dan juga segala kipas tu memang sudah ada sedia kala dah deh. Ya. Sudah ada dah. Kemudian segala alat-alat yang keperluan asas tu kerana saya lihat hari tu ya ada kerja sama daripada 4 bahagian iaitu naib Apa? dan juga bahagian Kesban, Teban. Tentara Naksuk Ya. dan juga Ruang Payabang Somdet Pagi Perak dan juga Osomo. Jadi ke-4 ke-5 kaki tangan lembaga ni pakat kita sama mai tolong menolong dalam rotan bersenaja Darul Unsat. Kerana di pekat awal ni tidak ada rotan bersenang di tempat-tempat lain, maka Darul Unsat sebagai rotan bersenang pertama. Jadi pakat mari tengoklah. Pakat mari ziarah kuat apa semua tu. Jadi mula-mula ni sebenarnya orang yang datang duduk di rumah senang ni bukan daripada pesakit COVID sebenarnya. Ya, betul. Daripada 300 orang lebih mula-mula tu adalah yang datang dari Malaysia. Kerana masa tu yang mula-mula wabak COVID-19. Jadi negeri Thailand dengan Malaysia buat daftar bagi rakyat Thailand yang akan balik ke Thailand Jadi kena cut tu lah 15 hari 14 hari awal-awalnya. Jadi ada yang balik dari Bangkok, dari Phuket dan juga dari Malaysia. Jadi jumlahnya adalah terbesar dalam Jabatan Petani masa tu. 300 orang lah kalau tak silap saya. Adalah kali yang pertama. Jadi orang hak untuk kat tu ada situ deh. Kemudian dia ada swab 3 kali kita tak silap, PCR test tu. Kerana masa awal-awal tu dia swab tu 7 hari ataupun 3 hari swab sekali. Kemudian natijah tu lebih kurang 3 hari 4 hari baru dapat natijah. Kalau dulu ya susah sikit. Maka setelah dapat 3 kali swab 15 hari 14 hari setelah tidak ada kuman COVID-19, maka pihak Kesban atau pihak AMPA akan bawa yang masuk di dalam Rompian Basenai ni bawa balik ke rumah masing-masing. Itu. Seandainya ada kuman dapat kalau misal kata ada test PCR, kalau ada maka dia ambil pesakit pergi ke rumah hospital di Rompian Bangil Perak. Itu adalah kali yang pertama. Dalam test tu jumlah sekian banyak tu ada tak orang ada? Cuma yang ada tu sikit sangat kali pertama, tak banyak. Ya, terima kasih kepada Ustaz dan kita pergi kepada pertanyaan seterusnya. Jadi pegawai di sekolah, guru dan juga bukalakon saat itu Ustaz ada pernegah apa di rumah sakit Rumah Kehidupan sana tu Ustaz? Ya. Alhamdulillah. Jadi pihak sekolah ahli tadbir telah lihat kepada pesakit daripada COVID-19 yang datang daripada yang awalnya datang daripada seluruh Ampel Saiburi. Seluruh Ampel Saiburi mai duduk Darul Unsat. Kemudian kali yang kedua itulah baru ada pesakit iaitu datang di sekitar mukim di kawasan berdekatan dengan Kesban Lubang sepertinya Tamu Tebing, Lakhan, Kadunung, Bangkau ini dan sebagainya. Jadi pihak pentadbir sekolah telah membuat tentang kenakan makan ahli atas kuasa untuk kita sejak daripada awal daripada pintu kakra daripada pintu lagi hingga sampai dalam sekolah. Sebenarnya kita ni hanya membantu pihak KJL kerana kita tidak ada alat untuk nak lagi dekat dengan pesakit cuma kita hanya pembantu, tapi walau bagaimanapun kita tidak cuailah kita letak juga ahli atas kuasa untuk menolong kaki tangan KJL yang datang bertugas di Ruang Kehidupan Senang. Jadi atas nama penolong. Dan begitu juga dari segi makan kalau di Rumah Babos ni dia buat makanan sendiri. Tetapi di Darul Unsat kita tak perlu buat makanan kerana dia ada bajet, ada peramal KJL kos. Dan dia telah bawa nasi 3 kali sehari kepada pesakit. Begitu juga ada warga
kerana dia tak ada jauh tu akan bawa marilah makan ni dan sebagainya. Dan saya rasa gembira lah kerana kalau lihat pesakit di dalam Ustaz tu, kerana suasana di sekolah Darul Ustaz, dia tak jadi spek sangat kerana dia kawasan dia sekitarnya, kerana sekolah tu di bawah kaki bukit kan, boleh berehat di bawah kayu. Jadi pesakit tu tak rasa kriak lah. Bukan semata-mata dalam bilik saja dah. Tapi boleh berjalan lagi mari dan sebagainya. Boleh makan. Itulah. Ya makan. Lepas tu ada kes hak berasa terlekat di hati ada Ustaz? Saya ada berjumpa dengan seorang dia kata dia ni berasa bangga lah Ustaz kerana dapat duduk di rumah senang di Darul Ustaz. Gembira lah dia. Sebab apa? Kerana suasana di sekolah agama. Betul. Yang keduanya suara azan dan sebagainya tu dah. Jadi seperti duk ponok lah kata. Ya fikir lah betul lah. Ibadat dia. Kusuh itu dah. Permaduk kusuh itu. Dan lebih-lebih lagi di bulan puasa. Kerana kali pertama ni kena bulan puasa. Tahun lalu. Tahun lalu ni dah. Lepas tahun yang bertiga tu bulan puasa. Dan tu lepas raya ni kata tak silap. Lewat emas sungguh. Ya, maka ada seorang itu dia beritahu kata, Ustaz, kerana setiap sekolah, bukan sekolah Darul Ustaz saja, kalau di dalam bilik belajar tu dia adalah hiasan ada doa, ada gapo, doa dan sebagainya. Dia kata alhamdulillah kau dah baca. 14 hari saya dapat baca dan hafal doa-doa ayat-ayat Quran di dinding. Dia kata tak buat apa. Alhamdulillah inilah satu kebanggaan lah bagi kita. Kerana dapat boleh ilmu dan dapat orang kapal mari dia buat itu dan sebagainya. Alhamdulillah. Ya. Lepas tu pertanyaan yang ke seterusnya Ustaz. Masa kita ni duk hemat kita ni Ustaz. Jadi ada gapo ni panggil patcai gapo Ustaz ataupun faktor gapo hak awak percaya. Di rumah sakit Rumah Senam kali tu Ustaz. Ya. Saya lihatlah untuk percaya dalam Rumah Senam ni, salah satunya adalah dapat kerjasama. Ada kesatuan, perpaduan dan kesabaran bagi orang kita itu adalah penting. Sebenarnya saya terlupa nak beritahu kepada Kak bahawa kedua-dua kali kita buat Rumah Senam tu bukan hanya orang kampung masyarakat sajalah yang mari duduk di Rumah Senam. Bahkan kebetulan kedua-dua kali itu pemberian rumah pun kena COVID juga kedua-dua kali itu. Jadi kena ada di sekolah jugalah. Rumah sekolah juga pemberian. Dapat pemberian 2-3-4 orang lah. Jadi walau bagaimanapun, walau kena COVID bagaimanapun jadi bantuan walaupun KJS beri bantuan nasi dan sebagainya, tapi sekolah yang besar juga ada beri bantuan jugalah kepada pesakit-pesakit yang berada di dalam Ustaz. Yang satu lagi yang satu lupa beritahu bahawa sewaktu kita jadi Rumah Senam tu pihak Persatuan Pelajar Lama Darul Ustaz. Persatuan Lama Darul Ustaz dia ada buat live show lebih kurang 2 minggu untuk pungut bantuan kepada masyarakat yang kena COVID-19. Jadi alhamdulillah lah dapat duit, kita beli barang semua hingga sampai di takbal kita edar barang-barang kita kapal-kapal yang kena katuk masa tu. Oh ya Kak Saton Ustaz. Kita ada persatuan pelajar lama lah buat mari di sekolah guna radio Suara Darul Ustaz sebagai pungut wang bantuan daripada pelajar lama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tedah tak super lain dari yang lain dari Ustaz ni. Yang ke seterusnya Ustaz, ada masalah ke tak dari setiap pekerjaan ni kita kata memang kena ada masalah. Betul. Tapi alhamdulillah setiap masalah tu cuma sikit-sikit tu dapat kita atasi. Sepertinya kadang-kadang tu kita terlalu takut kepada pesakit. Hingga sampai kadang-kadang tu pekerja kita lah nak masuk dekat nak pergi kutip siapa bahasa takut dan sebagainya. Sebenarnya jarak di antara pesakit yang tepat hak kita kena buat kebersihan itu lebih kurang 3-8 minit dan sebagainya, itu adalah bukan yang benda yang dihalangi lah bagi kita. Cuma itulah
Dan yang berada di Darussalam tu kedua-dua kali kita tu tidak adalah yang lari balik apa sebagainya, tak adalah, alhamdulillah. Jadi kita jaga dengan sepenuhnya di pintu dan sebagainya, kawalan tu tetaplah ketat. Alhamdulillah. Jadi cukup cuk laksuk lah dia baru boleh kelik. Ada tempat kita dah dengar lah yang lari Ya. kelik tak sampai cuk Tak ada. langsung saja. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, dia kawal ketat lah deh. Nah, jadi nak Alhamdulillah. tubik tak boleh walaupun pintu banyak nak tubik tak boleh. Banyak, alhamdulillah. Ya. Yang ke seterusnya Ustaz nak minta Ustaz hajuk deh. Hajuk rakyat kita ni nak kata kita kena pakak-pakak. Kita kena sungguh deh kena pakak kerjasama Ustaz deh untuk nak atasi penyakit COVID-19 Ustaz. Ya. Benarnya datangnya COVID-19 ni banyak memberi pengajaran keinsafan bagi kita deh. Ya. Lebih lagi kita ni umat Melayu, sebenarnya saya akan cerita bahawa sebelum datang COVID-19 di tempat kita ni, kata sebelum pada ni tu pernah berlaku jadi penyakit wabak jangkit masa dulu, saya ingat deh. Nenek saya beritahu dulu, makin awal kata deh. Ya. Masa tu kena tidur atas daun pisang. Jadi kulit jadi lepu apa masa tu. Jadi necu. Walaupun penyakit tu ada masa tu dan kedoktor pun tak ada canggih seperti sekarang ni, tapi tidaklah sebar begitu luas seperti dengan COVID-19. Kenapa? Kerana masa dulu dari segi muasalahnya dia tak sama dengan sekarang ni deh. Jadi kalau duduk kampung nak jalan mutu, tak ada kereta, tak ada masa dulu tadi. Penyakit tu nak sebar cepat tu tak seperti sekarang ni lah. Sekarang ni nak pergi makan sarapan pagi, makan pagi putu pagi pergi tani untuk terlebih pergi tani balik. Jadi mudah. Mudah penyakit pun mudah pergi mari tadi. Yalah dah. Jadi kena kerjasama. Jadi orang pesakit, orang sakit tu kena ada sifat dua. Satunya sifat sabar. Sabar di atas tipe penyakit atas diri ya. Kita dengar sejarah Nabi Ayub dan sebagainya deh. Setelah kita sembuh daripada penyakit, kita kena alhamdulillah, kita kena syukur. Berarti sabar dan syukur. Betul. Ini adalah yang lahir daripada pesakit. Dan yang tak kena penyakit akan lahir sifat bantu membantu, tolong menolong. Betul. Berebut buat kebaikan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini adalah satu prinsip. Jadi kita susah kena penyakit, maka yang tak kena penyakit yang mampu membantu, saling membantu di antara gimari ya deh. Yang berat sama dipikul, yang dengan sama dijinjing. Patah Melayu kata. Berartinya orang Melayu alhamdulillah deh. Sama bantu. Kita tengok tempat-tempat deh. Hingga siapa tak habis nak makan pun ada pakak bui bantu bagi kena penyakit. Ini adalah satu kesedaran bagi masyarakat Melayu kita. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah, boleh dikatakan bergotong royong ataupun Ustaz kata saat ni ta'awanu 'alal birri wat taqwa dah. Jadi atas orang kena sakit kena sabar, atas orang tak kena sakit dan kena pertolongan. Terakhir Ustaz, jadi apa pegangnya Ustaz dan mengikut ajaran agama pun untuk nak berjaya dalam satu-satu kerja Ustaz, khususnya dalam hal kita nak atasi dan kita nak menghadapi penyakit COVID-19 ni Ustaz. Ya, seperti saya kata tadilah, mula-mula sekali kita kena kerjasama. Setelah kerjasama dah kita kena ada kesatuan. Setelah ada kesatuan kita kena kesabaran. Setelah ada kesabaran, maka akan lahirlah benda tu kegemilangan, kecemerlangan. Berarti kita tu kena sabar dalam menghadapi penyakit kita yang akan tiba pada kita sama ada sekarang dan lagi akan datang. Kita fikir kata COVID-19 tak tahu bila nak habis maka kita kena adalah kesabaran. Berartinya kesabaran saya tak ada, kita kena ada kesatuan, kena jaga masing-masing jagalah. Pakai mask, basuh tangan, apa semua tu satu benda keinsafan lah bagi kita untuk sama-sama masing-masing jaga yang tak dapat pocak vaksin lagi, kita dapat semua tu bakal dapat. Sebenarnya sekolah Darussalam ni yang awal-awalnya guru kita ni lebih kurang 90% lebih
yang dapat dapat vaksin. Ya. Sejak pada awal lagi. Dan sekarang ni alhamdulillah 100% lah sudah dapat 100%, vaksin. ya. 100%. Alhamdulillah, kita cukup banggalah dari atas bantuan dan atas persediaan yang ada di Sekolah Darul Nusrat saat ini. Sidang pendengar yang dikasihi, terima kasih kepada Ustaz Muhammad Sakri Bhakamat daripada Sekolah Darul Nusrat Witia Daerah Saiburi Wilayah Patani yang telah bersama dengan kita dalam sepanjang rancangan Selamat Rumah Kita pada hari ini, dan juga terima kasih kepada Sekolah Darul Nusrat Witia Daerah Saiburi Wilayah Patani dan juga pegawai dari sekolah yang berusaha untuk menyelamatkan adik kakak kita, ibu bapa kita daripada penyakit COVID-19 dalam masa yang telah lepas. Sekali lagi ucap terima kasih dan akhiri dengan lafaz yang mulia, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada stesen radio ini dan jaringan bersama 10 stesen radio dalam wilayah selatan yang keluar udara rancangan Selamat Rumah Kita. Dan rancangan ini dapat bekerjasama dengan Semnak Songsem Berikan Wishakan Maaf Petani. Pendengar rancangan ini boleh hubungi di nombor telefon 065 893 1064 ataupun hubungi melalui Facebook page Semnak Songsem Berikan Wishakan. Hidup kita sihat, rumah kita selamat, kampung kita aman. Jangan lupa rancangan Selamat Rumah Kita.